السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى حضرة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، إلى حضرة الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إلى حضرة والدينا وخصوصا إلى روح المؤلف الشيخ سراج الدين عباس شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, pada malam ini kita telah dapat buku untuk sama-sama kita baca. Terima kasih kepada Haji Nik yang tolong membantu mengusahakan buku ini sehingga sampai di Sarawak, Alhamdulillah. Dan pada kuliah yang lalu kita menyebutkan tentang kelebihan belajar dan juga kita telah menguraikan sedikit tentang istilah-istilah di dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Dan kita masuk pada judul yang kedua juga. Kalau tak silap saya pada minggu yang lepas ada juga sedikit menguraikan tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, kita kena faham sungguh-sungguh ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kena tahu dan kenal ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kita benar-benar kenal, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tahu apakah i'tiqad yang wajib diiktikadkan oleh kita, yang dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah juga disebut di dalam kitab-kitab akidah sebagai Al-Firqatun Najiyah, iaitu firqah yang selamat, yang berjaya nanti untuk mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Saya rasa setiap daripada kita mahu selamat di akhirat, kerana akhirat itu adalah negara yang kekal abadi. Kalaulah kita selamat di akhirat, maka itulah keselamatan yang abadi, keselamatan yang sejati, keselamatan yang sebenar-benarnya, keselamatan yang benar-benar hakiki. Kegagalan di akhirat itulah kegagalan yang sebenar-benarnya. Maka
akidah ini adalah menjadi satu perkara yang sangat penting kerana menjadi ketentuan sama ada kita menjadi orang yang berjaya ataupun orang yang gagal. Walaupun amalannya banyak tetapi akidahnya rosak, maka rosaklah seluruh amalannya. Walaupun sedekahnya banyak, sembahyangnya banyak, berkali-kali menunaikan haji, tapi akidahnya rosak, maka rosaklah segala amalan tersebut. Jadi kita menjadi suatu kewajipan mesti kenal benar-benar ciri-ciri faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita mau mengenali faham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak dapat tidak, setiap daripada kita wajib belajar, wajib mengetahui apakah yang telah digariskan oleh para ulama tentang faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain daripada itu, dengan kita faham ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tidak akan tertipu dengan golongan-golongan yang palsu yang mendakwa mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana pada hari ini terlalu meluas penipuan-penipuan dalam masyarakat Islam, golongan yang mendakwa mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan mereka itu sama sekali tidak ada di dalam ciri-ciri faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti seseorang yang ingin membeli batu cincin daripada intan berlian, pastinya kita kena tahu benar-benar bagaimanakah ciri-ciri batu intan permata yang kita beli, yang akan kita beli dengan harga yang mahal. Kena tahu. Sekiranya kita tidak tahu dan kita tidak berusaha untuk mendapatkannya yang asli, maka kita akan terbeli intan yang palsu, yang akan mendatangkan kerugian yang besar ke atas diri kita. Cuma bezanya, tersilap membeli intan, rugi di dunia, namun masih lagi kita boleh cari yang lain untuk menggantikan wang kita yang telah habis membeli barangan yang palsu. Namun di akhirat tiada gantinya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tersalah beli akidah yang bukan sebenarnya, maka akan menjahanamkan kehidupan kita yang kekal abadi. Jadi tuan-tuan, kita ni kena kenal sungguh-sungguh faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kita tertipu, kerana penipuan pada hari ini, mereka yang mendakwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebar secara meluas di hujung jari, di FB, di Instagram, di WhatsApp dan macam-macam lagi, tuan-tuan, ya. Kalau kita tengok di YouTube, penuh dengan orang-orang yang mendakwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun bila kita melihat ucapan yang diberikan, rupa-rupanya mereka ini mendakwa Ahlus Sunnah, yang sedangkan Ahlus Sunnah yang didakwa itu sebenarnya palsu. Namun orang awam yang tidak belajar secara formal, maka ini menjadi satu keserabutan, sehingga ramai yang terpengaruh dengan fahaman yang palsu. Jadi dalam bab yang kedua ini, tuan-tuan, muka surat 2, saya nak baca sekali lalu lah, tuan-tuan, ya. Dan kemudian kita mudah-mudahan dapat masuk bab yang ketiga, iaitu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah penganut akidah yang berdasarkan sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan al-jamaah ataupun wal jamaah itu adalah mereka yang beriktikad sebagaimana iktikad jamaah para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi tuan-tuan ya, akidah yang menjadi pegangan kita adalah akidah yang diambil daripada sunnah Nabi dan juga akidah yang menjadi pegangan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Kaum ahli sunnah wal jamaah adalah kaum yang menganut i'tiqad sebagaimana i'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. I'tiqad Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul secara tidak terkumpul atau belum tersusun rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang bernama Syekh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat juga di Basrah pada tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Basrah ni di Iraq, negara yang pernah dipimpin oleh salah seorang tokoh Arab yang dikenali sebagai Saddam Hussein yang telah dibunuh oleh bangsanya sendiri, oleh penduduk Iraq itu sendiri. Dan pada hari ini, selepas jatuhnya Saddam Hussein, negara Iraq bermandi darah sehingga ke saat ini, saat saya bercakap pada malam ini, masih lagi di Iraq bermandi darah. Sekarang mereka baru menyesal kenapa mereka jatuhkan Saddam Hussein, sehingga pada hari ini Syiah berkuasa di negeri Iraq dan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah menjadi pelarian pada hari ini. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat dikasihi sekalian, Syekh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari berasal daripada keturunan Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat besar yang beriman di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah daripada keturunan Abu Musa Al-Ash'ari. Kalau tuan-tuan ingat pertempuran antara Sayyiduna Ali bin Abi Talib dan Sayyiduna Muawiyah di Siffin yang berakhir dengan tentera Muawiyah mengangkat Al-Quran di hujung tombak, seakan-akan mengaku untuk berhenti daripada perang dan mengadakan satu perdamaian. Maka dalam perdamaian antara kelompok Sayyiduna Ali dan juga kelompok Sayyiduna Muawiyah yang disebut sebagai Majlisut Tahkim, di mana Sayyiduna Ali bin Abi Talib menghantar wakilnya iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari inilah turun sehingga lahirnya Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini berasal daripada kalimah Ash'ar, iaitu di Yaman, satu kabilah yang bernama Bani Ash'ar. Maka oleh kerana Abu Musa Al-Ash'ari ini keturunan daripada kaum Ash'ar, maka digelar sebagai Abu Musa Al-Ash'ari, dan keturunan daripada beliau juga memakai gelaran Ash'ari, iaitu Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Kerana itu ada orang memberikan nama kepada kaum Ahli Sunnah wal Jamaah dengan kaum Asy'ariyah, iaitu jamak daripada Ash'ari. Kaum Asy'ariyah jamak daripada Ash'ari. Asy'ariyun, Asy'ariyani, Asy'ariyah. Asy'ariyah itu dalam bahasa orang putih disebut plural lah tuan-tuan ya. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Asy'ariyun, Asy'ariyani,
Asy'ariyah. Ini jamak taksir, disebut juga sebagai kalimah jamak yang terpecah daripada kalimah yang asal. Asalnya Asy'ariyun, jamaknya Asy'ariyah. Jadi terbalik tuan-tuan ya. Tapi kalau muslimun, muslimani, muslimuna, ini jamak muzakkar salim disebut. Dia salim, selamat daripada, terpecah daripada asal singularnya. Muslimun, muslimuna, tambah waw di hunut dan nun saja di hujungnya. Tapi yang ini disebut dalam kaedah bahasa Arab sebagai kalimah yang sima'i, yang didengar daripada mulut orang Arab. Tidak ada kaedah yang tetap. Seperti masjidun jadi masajid, waladun jadi aulad, kitabun kutub. Dia jadi begitu pula tuan-tuan. Dia tak ada kaedah. Dia bersifat sima'i, iaitu didengar daripada orang Arab. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab, dia kena menghafal tu, kena ingat jamak-jamak taksir ini, kerana jamak-jamak taksir ini dia tidak ada kaedah, didengar daripada mulut orang Arab. Jadi Asy'ariyah adalah kalimah plural daripada Asy'ariyun, yang dikaitkan kepada Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Di dalam kitab-kitab Usuluddin biasa juga dijumpai perkataan sunni, kependekan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orangnya dinamai sebagai sunniyun. Sunniyun satu, singular. Sunniyun, itu baru plural tuan-tuan ya, kalimah jamak. Tapi ini jamak yang muzakkar salim, dia tak berubah tuan-tuan ya, cuma ditambah di hujungnya ya dan nun. Sunniyun. Namun kalimah sunni ini tuan-tuan ya, pada hari ini telah dicuri oleh orang-orang Wahabi tuan-tuan, yang mana mereka itu menggelar diri mereka sebagai sunni. Jadi tuan-tuan kena beringat, kalau ada orang mengaku sunni, belum tentu mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tanyakan, kamu mendakwa diri kamu sebagai sunni, siapakah imam yang menjadi ikutan kamu di dalam akidah? Kalaulah mereka menjawab, ikutan kami adalah Nabi, kami berakidah dengan akidah Nabi. Adakah tidak ada di sana imam yang menjelaskan akidah Nabi? Oh tidak, kami direct terus kepada Nabi. Ini Wahabi tuan-tuan. Jaga baik-baik tuan-tuan, kerana tidak ada orang yang mampu terus direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perlulah ada orang yang dapat menjelaskan dan merumuskan dan menyimpulkan apa yang menjadi pegangan Nabi dan pegangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. So itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris bagi nabi-nabi. Artinya bila nabi sudah tidak ada, siapakah yang menjadi penyambung nabi? Maka para alim ulama. Pada hari ini kalau ada orang mengatakan saya mau ikut ulama, ini sesat ni tuan-tuan. Sesat, kerana orang yang tidak mau mengikut ulama, maka dia mengakal-akal pengertian Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya tuan-tuan ya, bahaya. Baik, tersebut dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, iaitu kitab syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali pada jilid yang kedua halaman 6 berbunyi begini: idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyatu.
Apabila disebut kaum ahlu sunnah wal jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan faham Asy'ari dan faham Abu Mansur Al-Maturidi. Tuan-tuan puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, ini kenyataan tersebut dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zabidi yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Tapi pada hari ini tuan-tuan, ramai orang-orang di Malaysia tak mau pakai kitab Ihya Ulumuddin, bahkan menghina-hina kitab Ihya Ulumuddin sebagai kitab yang dipenuhi dengan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang maudhu'. Sehingga ada pada baru-baru ini seorang pensyarah universiti di Malaysia yang mengeluarkan kenyataan bahawa terdapat ratusan hadis-hadis maudhu' di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan disebarkan tuan-tuan, sehingga orang awam menjadi terkeliru. Kerana Al-Imam Al-Ghazali dikenali dalam dunia Islam sebagai Hujjatul Islam. Bukan senang-senang seorang itu mendapat julukan Al-Hujjah. Namun mereka memberi gambaran kepada orang awam, kitab Ihya tak boleh pakai, si dapat diguna. Banyak yang maudhu' katanya di dalam itu. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, bila kita teliti kerana apa mereka mencerca Imam Al-Ghazali dan menyatakan hadis-hadis di dalam Ihya itu sebagai hadis-hadis yang maudhu', sebenarnya mereka ini adalah golongan yang telah terpengaruh dengan pemikiran Nasiruddin Al-Albani, yang mana Nasiruddin Al-Albani telah melakukan pentashihan yang baru mengikut pandangan beliau, sedangkan beliau itu tidak sama sekali mempunyai kelayakan untuk mensahihkan hadis-hadis Nabi. Kerana hadis-hadis Nabi telah disahihkan dan telah diberikan pelbagai kategori oleh para ulama yang silam, yang benar-benar mempunyai authority untuk menentukan hadis ini sahih ataupun hasan ataupun dhaif ataupun maudhu'. Di sana ada himpunan hadis-hadis Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Di sana ada himpunan Sahih Muslim. Ada himpunan Sahih Tirmizi. Jadi para ulama dahulu telah menyediakan lengkap hadis-hadis ini, telah diasing-asingkan, mana satu yang sahih, mana satu yang dhaif, mana satu yang hasan. Datang Albani, dilihat semula, direview balik pentasihan yang telah dilakukan oleh para ahli hadis. Maka kalau kita tengok penjelasan daripada tokoh-tokoh besar di dunia seperti Syekh Mahmud Sa'id Mamduh di dalam kitabnya yang berjudul At-Ta'rif, menyatakan bahawasanya Albani telah melakukan jinayah ilmiah, iaitu satu jenayah ilmiah, kerana hadis-hadis yang telah disahihkan oleh para ahli hadis setengahnya dikatakan dhaif, dan hadis-hadis yang dhaif pula dikatakan oleh Albani sebagai hadis-hadis yang maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis apa tuan-tuan? Hadis yang direka oleh orang, yang dianggap sebagai hadis yang palsu. Jadi kata Syekh Mahmud Sa'id Mamduh di dalam kitabnya At-Ta'rif, Albani membahagikan hadis kepada dua, hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Kata beliau, ini hadis yang boleh beramal dan boleh dijadikan sebagai hujjah.
Dan yang kedua, hadis yang dhaif dan maudhu', satu bakul. Ini hadis yang tidak boleh diamalkan. Hadis ini adalah hadis yang tak terpakai. Sedangkan dalam dunia Islam, hadis-hadis yang dhaif itu hadis. Adapun hadis yang maudhu' itu rekaan orang yang itu terkeluar daripada istilah hadis. Namun Albani menganggap bahawasanya hadis-hadis yang dhaif adalah tergolong sebagai hadis-hadis yang maudhu'. Jadi bila kita melihat apa yang telah dikeluarkan oleh satu orang pensyarah universiti di Malaysia ini yang mendakwa bahawasanya kitab Ihya itu dipenuhi dengan hadis-hadis yang maudhu', sebenarnya hadis-hadis maudhu' yang didakwa oleh beliau itu adalah hadis-hadis yang dhaif, tetapi dimaudhu'kan oleh Albani. Jadi sebab itu kita pada hari ini kalau kita tengok dalam WhatsApp ataupun dalam mana-mana, kadang-kadang dia ada tulis disahihkan oleh Albani. Jaga baik-baik tuan-tuan, jaga baik-baik. Kalau disahihkan oleh Bukhari, oleh Muslim, oleh Tirmizi, oleh Abu Daud, ya Allah, tak ada masalah. Kalau bawah disahihkan oleh Albani, jaga baik-baik tuan-tuan. Dan Albani ini telah diulas oleh para ulama dunia Islam sebagai melakukan jinayah ilmiah, iaitu jenayah ilmiah, sehingga kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama berdasarkan hadis yang sahih, hadis yang hasan dan hadis yang dhaif terpaksa dirombak sembalik apa yang telah difatwakan oleh para alim ulama. Jadi sebenar-benarnya tuan-tuan, kalau kita melihat kitab Ihya Ulumuddin itu, kita lihat Al-Imam Al-Ghazali meletakkan hujjah yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis yang sahih, yang ketiga hadis yang hasan, yang keempat hadis yang dhaif. Hadis yang palsu, wallahu ta'ala a'lam. Ada setengah ulama melihat hadis-hadis yang disebut dalam Ihya itu tidak dapat ditelusuri periwayatnya. Maka setengah ulama mengatakan hadis ini la aslalah, la aslalah, tidak ada puncanya. Namun ulama tidak menganggap bila hadis itu tidak ada puncanya sebagai hadis yang maudhu', tidak. Tapi Albani bila dia tengok la aslalah, dia kata ini hadis maudhu', hadis yang direka cipta. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, ini kenyataan Imam Az-Zabidi di dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, iaitu kata beliau, apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapakah mereka ini? Mereka ini adalah golongan Al-Asy'ariyah dan golongan Al-Maturidiyah. Kita di Malaysia semua berpegang dengan Asy'ariyah. Dalam enactment majlis agama ditulis Asy'ariyah. Hatta di Brunei Darussalam juga berpegang dengan aliran Al-Asy'ariyah. Para ulama, para fuqaha, para muhaddithun umumnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi tuan-tuan kena faham betul-betul apa benda Asy'ariyah ni. Jadi tuan-tuan kalau boleh janganlah tinggal kitab pada kuliah yang akan datang. Kalau boleh bawalah pen, catat apa yang tidak disebut dalam kitab ni, ditambah apa yang kita beritahu, dicatat, ataupun dalam bahasa orang pondok didabit, ditandakan di situ. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, siapakah Al-Maturidiyah? Dia adalah Abu Mansur Al-Maturidi, adalah seorang ulama usuluddin juga, yang fahaman dan i'tiqadnya sama atau hampir sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturid, Samarkand di Asia Tengah pada tahun 333 Hijriyah, terkemudian 9 tahun daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sudah menjadi adat kebiasaan dalam dunia Islam
bahawa hukum-hukum agama yang digali daripada Al-Quran dan hadis oleh seorang imam, maka hukum itu dinamai sebagai mazhab. Hasil ijtihad Imam Hanafi dinamai mazhab Hanafi. Hasil ijtihad Imam Maliki dinamai sebagai mazhab Maliki. Hasil ijtihad Imam Syafi'i dinamai mazhab Syafi'i. Hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dinamai mazhab Hanbali. Walaupun pada hakikatnya semuanya adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat atau tersirat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah yang dimaksudkan dengan ijtihad ni tuan-tuan? Mungkin ada di kalangan kita yang tidak begitu jelas apa benda yang dimaksudkan dengan ijtihad Syafi'i ataupun ijtihad Hanafi, Maliki dan Hanbali. Ijtihad ni tuan-tuan adalah seorang yang mempunyai ciri-ciri sebagai seorang mujtahid. Banyak dia punya ciri-ciri untuk menjadi seorang mujtahid. Di antaranya menguasai Al-Quranul Karim daripada awal sehingga ke akhir. Tidak ada suatu yang samar di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah ditanya, sekiranya seseorang itu menghafal 100,000 hadis dan faham isi kandungannya, adakah dia seorang yang faqih, yang boleh berijtihad? Kata Imam Abu Hanifah, tidak. 100,000 hadis, tidak lagi. Kalau 200,000 hadis, kata Imam Abu Hanifah, tidak. Belum lagi boleh berijtihad. Kalau 300,000 hadis, kata Imam Abu Hanifah, juga tidak. Tidak dapat seorang itu berijtihad dengan menguasai 300,000 hadis. 400,000 hadis, kata Imam Abu Hanifah, ini baru boleh dianggap seorang yang mampu untuk berijtihad, yang disebut sebagai faqih. 400,000 hadis dikuasai oleh seseorang, melayakkan seseorang itu untuk menjadi seorang faqih yang boleh berijtihad. Sebab itu tuan-tuan, selepas 3 kurun yang awal, sudah tidak ada lagi mujtahid tuan-tuan. Sudah tidak ada lagi mujtahid. Pada kurun yang ke-6 Hijrah, seorang tokoh besar ditanya orang kepada beliau, ada lagi pada hari ini mujtahid? Kata beliau, mujtahid telah pupus 3 kurun yang lalu. Beliau berada pada kurun yang ke-6 Hijrah dan beliau menyatakan 3 kurun yang lalu telah pupus mujtahid. Jadi untuk menjadi seorang mujtahid ni memang sulit tuan-tuan ya. Ditanya orang, Imam Abu Hanifah itu berapa banyak beliau itu menguasai hadis? Maka dijawab oleh orang, Imam Abu Hanifah itu menguasai lebih daripada 700,000 hadis. 700,000 hadis dalam kepala tuan-tuan, bukan dalam kitab, dalam kepala, bukan dalam Google tuan-tuan. Bukan bila orang beri hadis Google dulu, bukan tuan-tuan. Mereka menguasai di dalam akal mereka, simpan di dalam. Bila datang saja hadis, mereka sudah tahu hadis ini siapa periwayatnya. Jadi untuk menjadi seorang mujtahid yang seumpama itu sangatlah sulit tuan-tuan ya. Jadi bila disebut di sini ijtihad Imam Hanafi, maksudnya hasil galian hukum hakam yang digali oleh Imam Abu Hanifah, maka segala galian itu, rumusan itu ataupun ijtihad itu dianggap sebagai mazhab Hanafi.
Itu ijtihad, tuan-tuan. Kerana dalam Al-Quran tidak disebut secara direct hukum hakam, dan juga dalam hadis-hadis Nabi juga tidak disebut secara direct hukum hakam. Seperti sembahyang, di dalam Al-Quran mengatakan aqimis salah, dirikanlah sembahyang. Tidak disebut wajib ataupun tidak disebut. Begitu juga seperti khamar, arak. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsun min amali syaitan. Allah menyebut rijs, najis, tapi tidak disebut arak itu haram atau tidak. Jadi siapakah yang akan menentukan hukum hakam ini? Iaitu orang yang ahli, yang sampai kepada darjat mujtahid, seperti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebahagian kecil daripada mereka menjadi mujtahid. Saya melihat satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang berjudul Al-Madhab, tiada haram bermadhab. Di dalam kitab itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyatakan bahawa di kalangan ramai-ramai sahabah yang banyak berfatwa dan mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, 7 orang. Daripada ramai-ramai sahabat itu, tuan-tuan, 7 orang yang dianggap mujtahid yang first class. Jadi bukan ada ribu-ribu orang di kalangan sahabat yang boleh berijtihad, tuan-tuan, tidak. Selanjutnya kata Syekh Abdul Qadir, selepas 7 orang, 20 orang ataupun 22 orang, tuan-tuan. Selepas 22 orang, 120 orang. Habis. Itu saja yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di dalam kitabnya Al-Madhab, tiada haram bermadhab. Jadi tuan-tuan, sebab itulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyatakan, orang yang bertaklid kepada orang lain sebenar-benarnya telah berlaku pada zaman sahabat Nabi lagi, di mana ramai di kalangan para sahabat itu orang awam dan tidak mampu berijtihad atau tidak mampu untuk menentukan hukum hakam daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka sebahagiannya mengikut apa yang diijtihadkan oleh Sayyiduna Umar contohnya. Setengahnya mengikut anak Sayyiduna Umar yang bernama Abdullah ibn Umar. Kita dah masuk Isyak ni, tuan-tuan, ya. Jadi saya rasa mengikut SOP ni kena berhenti, tuan-tuan, walaupun penjelasan saya tak habis. Insya-Allah taala kita sambung penjelasan ini pada kuliah yang akan datang, insya-Allah.
صلاة قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود. Kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirin yang baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.